Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah menaik letakkan gambar saya dan isteri saya dalam satu skim, kononnya skim Rapid Gold Exchange. Rapid Gold Exchange, tak silap saya. Mungkin ada juga di antara sahabat-sahabat yang menerima. Saya telah buat report polis kerana telah menggunakan gambar peribadi saya tanpa izin saya dan juga gambar saya dan isteri saya. Kononnya saya terlibat ataupun saya mengalu-alukan keterlibatan dalam satu pelaburan, kononnya skim pelaburan emas. Kalau siapa-siapa ada terima, abaikan. Dan saya telah membuat report polis petang tadi dan saya akan kemukakan report itu kepada pihak SKMM. Satu perkara saya ingin mengambil kesempatan juga sementara nak masuk isyak ni, semoga kita lebih berhati-hati dalam menilai dan juga menerima sebarang offer ataupun sebarang jemputan mengenai pelaburan-pelaburan skim cepat kaya. Dia tidak ada jalan singkat untuk jadi kaya, sahabat-sahabat sekalian. Mana ada jalan singkat untuk jadi kaya? Kawan-kawan, ada sahabat-sahabat saya yang kaya raya, banyak duit, senang lenang dalam kehidupan mereka. Semua itu adalah daripada hasil usaha mereka, daripada belasan puluhan tahun membanting tulang berfikir untuk membina sebuah empire perniagaan. Dan tuan-tuan kena ingat, sahabat-sahabat kena ingat, easy come easy go. Kalau sesuatu benda itu mudah kita dapat, ianya juga akan mudah hilang. So kalau kita melabur, kononnya melabur RM1,000, kita akan dapat return RM5,000. Ini mana masuk akal? Perniagaan jenis apa? Perniagaan jenis apa sampai memberi pulangan yang begitu? Even kalau kita berniaga emas pun, mana ada emas turun naik harga emas dengan begitu pantas. Dan perniagaan-perniagaan ini kebanyakannya tak syariah compliant. Kononnya bubuh gambar saya dekat situ, kata ini adalah pelaburan yang menepati syariat. Menepati syariat? Kau ambil gambar aku, kau bubuh kat situ menepati syariat ke tu? Itu pun dah tak menepati syariat. So nampak sangat, saya khawatir ianya adalah satu usaha daripada individu-individu yang tidak bertanggungjawab ataupun kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan peluang dan ruang yang ada dalam mencari keuntungan atau lebih kepada penipuan. Ini skim-skim menipu ni, tuan-tuan. Menipu. Saya khawatir kalau sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang dalam suasana hari ini yang kesempitan rezeki kan, kalaulah dia kata, ini satu skim yang bagus, saya melabur RM1,000, saya dapat RM5,000, mesti akan kelabu mata. Dan kesempitan itu akan menjadikan fikiran kita tak fikir lebih panjang. Dan juga boleh jadi kita ni disebabkan ada kesempitan, kita ambil langkah-langkah yang pantas. Langkah-langkah yang pantas ataupun langkah-langkah yang tidak teliti. Boleh jadi. Jadi takut kawan-kawan yang ada RM1,200 ni dia pergi melabur dalam tu, esok apa pun tak dapat. Poci, semua elak habis. Itu rugi. Jangan. Itu Allah tak suka. Allah tak suka kalau kita ini ada sifat-sifat yang nampak macam nak kata apa ya, terlalu gairah. Jadinya nasihat saya pada sahabat-sahabat sekalian, pada teman-teman sekalian, kita semua ada kesusahan, ada kepayahan. Yakinlah, inna ma'al usri usra. Setiap kesusahan itu akan Allah datangkan kesenangan. Setiap kepayahan Allah akan datangkan kesenangan. Cuma kita kena ingat begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka untuk dia jalan-jalan keluar. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Apa yang penting ialah membina keyakinan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Ujian ini perlukan kepada kesabaran. Kesusahan perlu kepada kesabaran. Pasti ada jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala buka besok untuk kita beroleh rezeki. Bagi saya, duit banyak ke duit sikit ke, kaya ke, banyak mana kita, katakan ada 4 kereta. Kalau saya naik seorang saya nak pergi, saya naik 1 kereta, bukannya 4 saya naik sekali. Kalau saya ada duit banyak mana pun, kalau saya makan nasi, bukannya saya makan sekali 4 pinggan, 5 pinggan. Makan sekadar mana yang saya perlu. Kalau ada baju saya ada 5-6 almari baju saya, sekali saya pakai, berapa lai saya boleh pakai. So bagi saya, hidup ini dalam dunia kenalah berpada betul lah. Mak angkat saya selalu pesan, Mat, dia kata, mak angkat saya masih ada lagi uzur, kita doakan supaya sihat. Mak angkat saya kata, Mat, manusia ni dalam hidup dia nak 3 perkara, Mat. Nak kenyang, nak senang, nak menang. Nak kenyang, nak senang, nak menang. Manusia sentiasa nak kenyang. Siapa tak nak kenyang, kan? Kemudian dia nak menang. Sentiasa dia nak menang. Mana boleh orang pintas dia mesti nak menang. Yang ketiga, dia nak senang. Mana dia nak susah. So jangan disebabkan kita nak kenyang, kita nak menang, kita nak senang, kita ketepikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berhati-hati, kan? Jangan sampai matlamat menghalalkan cara. Di sana tidak ada jalan pintas. Semua jalan perlukan kepada kesungguhan dan kerja yang gigih. Saya ambil satu contoh. Contoh apa? Contohnya, kita tengok ada kawan-kawan kita jadi doktor pakar dekat hospital yang terkemuka di Malaysia. Gaji sebulan 150,000, dekat 200,000 contoh. Dia doktor pakar, very rare kepakaran dia. Kita tengok, wah, senang ni engkau ada kereta Ferrari, ada rumah besar, tiap tahun pergi melancong mengata-kata. Hebat lah tengok. Tak stres pun kehidupan, tapi mewah, senang. Kita kata, weh, jadi doktor best. Boleh dapat banyak duit, boleh kumpul banyak harta. So keesokan hari, apa kita buat? Kita pun nak jadi doktor. Kita pergi ke kedai yang jual alat-alat untuk doktor. Kita beli baju yang putih tu. Kita beli yang alat-alat yang doktor punya perubatan. Kita beli. Lepas tu kita pergi hospital. Kita jadi doktor. Boleh tak? Kita nak rawat orang, kita nak bagi orang, boleh tak? Sila-sila orang yang sihat jadi sakit. Sebab kita tak tahu nak bagi ubat, kita tak tahu rawat orang. Sebab apa? Sebab apa tak boleh jadi doktor? Dengan ambil baju, pakai baju doktor, ambil alat doktor, kita nak jadi doktor, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak jadi doktor? Sebab kalau nak jadi doktor, Farid, sahabat-sahabat sekalian, kalau nak jadi doktor, you pergi balik sekolah. Pergi balik sekolah rendah. UPSR skor 6A. Skor 6A. Atau sekarang 5A, 6A. Skor dulu. Lepas tu masuk sekolah asrama penuh. Masuk MRSM ke sekolah menengah sains. Bila SPM kena ambil subjek chemistry, biology, kena ambil AdMed. Kena dapat straight A. Lepas tu masuk matrikulasi. Masuk asasi. Ambil science stream, kena dapat 4 flat. Lepas tu apply untuk jadi medical student. Jadi medical student, sama ada dalam lokal ataupun international. Pergi buat medical 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun buat medical, lepas tu kena buat clinical. Kemudian keluar dari hospital, kena tunggu posting pula houseman 1 tahun. Semalam saya sembang dengan anak-anak buah saya. Dia kata dah setahun dah tak dapat posting lagi. Houseman pun tak dapat lagi. So you have to wait for 1 year untuk dapat houseman. Dapat houseman, masuk houseman pula. Dalam houseman tu kena 2-3 tahun. Kena belasah dengan doktor-doktor senior. Kena sabar. Sebab doktor nak ajar to value of life. Nak ajar kita hargai nyawa manusia. So doktor-doktor akan belasah kita, akan tegur kita. Jadi nak jadi seorang doktor yang sabar, kan? Jadi dia pun sabar 3-4 tahun. Lepas tu dia buat pula specialization. Dia pergi pula buat kepakaran. Kan, sama ada jadi ortopedik ke, dia jadi kardiologi ke, atau dia jadi nefro, dia buat kepakaran tertentu. Balik daripada kepakaran, dia pun praktis. So dia bina nama, dia pun masuk buat beberapa pembedahan. Sukses demi sukses. Dia very senior doktor dah.
So pada masa tu kita dapat kepakaran, orang akan cari, kalau you nak buat cardio, you cari doktor sekian. Kalau you nak buat nefro, you cari doktor sekian. Kalau you nak buat orto, cari doktor sekian. Jadi dia jadi nama dah ada. So semua itu dia lalui. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk matrikulasi, masuk jadi medical student, lepas tu buat kepakaran, kemudian dia kena belasah dekat hospital, lepas tu dia buat beberapa eksperimen. Semua itu dia lalui sampailah dia jadi seorang doktor pakar. Ingat senang? Susah kan? Begitulah kehidupan. Nothing is easy. Tak ada benda yang datang bergulik, tak ada benda yang datang terbang pipih, tak ada. Semua kena ada usaha yang gigih. Jadi oleh yang demikian, saya pesan pada sahabat-sahabat, please, tolong jangan terpengaruh dengan sebarang dakwa-dakwi ataupun sebarang promo untuk terlibat dalam pelaburan-pelaburan skim cepat kaya. Silap-silap kita akan kecewa, kita akan ditipu. Baik kita simpan duit tu, gunakan pada jalan yang lebih baik untuk anak isteri, untuk kebajikan ibu bapa. Sekian, pendek aja. Saya nak solat tarawih, nak isyak, nak solat tarawih bersama anak-anak. Bertemu lagi. Jaga diri elok. Itu sedikit perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.